Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita 28 hingga 31. Sekarang ni kita masuk kepada penutupnya dengan beberapa al-fawaid, beberapa faedah. Faedah ni, yang pertama kita ambil faedah at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, wa in kuntunna turidinallaha wa rasulah. Dalam pilihan yang pertama, kalau kamu pilih Allah dengan Rasul, tengok ayat 28. Ya ayuhan nabi, qul li azwaj, mu kata kepada isteri, in kuntunna turidna Allah, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya, mula-mula tu. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Jadi dua pilihan kan. Kata di para ulama, annan niyyata laha atharun 'azimun fi ziyadati thawab. Niat yang baik itu meningkatkan tahap pahala. Niat yang baik. Kerana Allah Ta'ala sebut di sini, li'anna rattaba hadha thawab ala hadhihi al-iradah. Allah Ta'ala susun letak pahalamu ni mengikut pilihan kamu. Tengok. Bila ayat 29 tu. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Siapa dia pilih Allah dengan Rasul, niat yang baik kena Allah dengan Rasul, Allah kata apa? A'adda lil muhsinat. Allah sediakan pahala yang besar. Ajran azima. Jadi kita kata niat yang membezakan di antara darjat. Tuan-tuan tulis dalam kurungan, niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Niat membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat. Orang ni niat ni 100% buat ibadat, tinggi darjat. Orang ni on off 90-80, sudah. Besarnya niat. Yang kedua, dalam ayat yang sama juga, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah fihi i'lamun lahunna. I'lan, siapa dia pilih kekal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia pilih 3 perkara. Wa rasulahu, Allah, turidna Allah, wa rasulahu, wa daral akhirah. Package 3 dia panggil. Siapa dia pilih nak kekal dengan Nabi, bermakna dia pilih 3. Pilih Allah, pilih Rasul, pilih akhirat. Tinggi darjat dia tu. Yang ketiga, apabila sempurnanya nikmat Allah Ta'ala ke atas hamba dia, maka dosa dia juga besar kalau dia buat derhaka. Kalau dia derhaka. Tengok dalam ayat ini, ya nisa'an nabi, wahai isteri Nabi, kalau membuat maksiat, Allah Ta'ala gandakan azab. Sebab apa? Sebab orang baik tak sepatutnya buat tak baik. Orang baik tak sepatutnya dia jadi tak baik. Samalah kita pun, dari sudut hujah akal pun sama juga. Orang yang tinggi kedudukan, kalau dia buat salah, besar kesalahan dia. Tak sama dengan orang biasa yang bersalah. Dua-dua tu salah belaka, tapi lah berbeza. Yang keempat, ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi, ai anna sahibas syaraf, orang yang punya kemuliaan, kalau dia cuai tidak melakukan tugas, maka kesalahan dia lebih besar daripada orang biasa yang tak bertugas. Itu sama lebih kurang yang 4 yang ketiga tadi. Tapi tak apalah, kita kekalkan nombor. Dan kesalahan yang dibuat oleh orang mulia lebih dahsyat daripada kesalahan yang dibuat oleh orang biasa. Jangan cubalah, kita kena usahalah. Isteri Nabi telah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang tokoh pendakwah. Dia tulis, ya nisa ad-du'a lastunna ka ahadim minan nisa, wahai perempuan-perempuan pendakwah. Sama ada dia sendiri itu pendakwah atau dia isteri pendakwah, tak sama kamu dengan wanita lain. Kita ajak orang, tapi kita sendiri juga buat menjadi model yang tak baik kepada orang. Ini juga dasar. Menarik ni. Saya susurkan beli buku ni. Tajuk dia, ya nisa ad-du'a, wahai perempuan pendakwah. Cari. Mungkin PDF ada kot dalam buku tu. Baca. Supaya kita faham, kita sedar. Kita pergi kepada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiahnya yang kelima. Ayat ni dah berulang, tapi diulangi lagi supaya lagi mantap.
Allah SWT muliakan Nabi SAW dengan panggilan dia. Dia tak panggil Nabi dengan nama. Dia panggil Nabi dengan apa? Dengan jawatan Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul. Di mana perbahasan kita, tengok dalam kitab kita ni, Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, sudah ada perbahasan panjang dalam tu. Alhamdulillah. Maka kita pun jangan cuba-cuba. Ada majlis sahabat dia panggil Ya Muhammad. Ya la, ya akhi. Allah tak panggil Nabi dengan panggilan Ya Muhammad. Dia panggil Nabi Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul. Nah, beradablah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam. Dalam ayat ini, Ya ayyuhan Nabi qul li azwaj in kuntunna turidnal hayatad dunya. Dalam ayat ini juga kata ulama tadabbur, mana-mana wanita yang tidak mendapat haknya yang sebaiknya, dia duduk di rumah suami yang kaya, fi baitin aghniya wara'an al-mar mutadajjirah min faqrihi, tapi suami dia bakhil hangit. Bakhil. Kata orang kupik pelik dah ni. Kalau bini minta duit RM50 punya celek mata. Lebih pada peminta sedekah. Maka orang macam ni yustahabbu an yushawiraha. Eloklah isteri ni bermesyuarat dengan keluarga dia nak duduk lagi ke tidak dengan orang macam ni. Itu satu. Ataupun sebaliknya, dia budak miskin. Budak kampung, budak orang miskin. Tiba-tiba pakcik yang kaya ni ambil dia sebagai isteri, tapi hari-hari duk mengamuk, tak cukup duit. Maka elok juga dia bagi pilihan. Mu nak duduk dengan aku, tenang-tenang, ataupun aku bagi ambil RM10,000, RM20,000, pergi balik rumah mak ayahmu. Boleh juga macam tu. Jadi kita kena dua pihak. Pihak yang pertama, kalaulah suami tu bagi kemudahan yang sudah ada tapi isteri tak syukur, bagi pilihan. Ataupun isteri sudah baik tapi suami pula bakhil, dia sedangkan dia kaya, buat pilihan. Dua-dua tu kena buat pilihan. Kita tak mau zalim siapa-siapa atas dunia ni. Tak mau zalim suami, tak mau zalim isteri. Yang ketujuh dah kita. Yang ketujuh, Ya ayuhan Nabi qul li azwajika, fihi takhir sallallahu alaihi wasallam. Pilihan itu dia panggil pilihan yang terbuka. Wa anna takhir laisa talaqan. Pilihan bukan makna cerai. Selepas dia pilih, barulah dia buat keputusan. Macam sekarang ni lah, bila ada isteri tak dengar kata, suami dia kata, mu nak duduk dengan aku ke nak balik rumah ayahmu? Itu bukan talak lah, bukan cerai, itu pilihan. Kalau dia nak balik. Di situlah kita buat keputusan. Nak balik tak? Nak balik. Esok jumpa mahkamah. Mana dia kata annat takhyir laisa talaqan. Pilihan itu bukan makna cerai. Sebab tu Nabi tanya Aisyah, mau pergi balik mesyuarat dengan ayahmu dulu. Aisyah kata, mesyuarat apa? Aku pilih Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum. Yang ke-8, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Kalau kamu nak Allah dengan Rasul. Ulama tadabbur kata, ghayatu a'malil abrar wal muqarrabin wal muhibbin iradatu wajhillah. Matlamat, kemuncak kepada amalan orang baik-baik ini, iaitulah mereka nak kerana Allah. Semua kita buat ni kerana Allah, jangan kerana lain. Kalau kita buat kerana lain, rugi kita tak dapat pahala. Dapat pahala ada, pahala tak dapat. Yang ke-9, wa in kuntum tunil hayatad dunya, ayat yang sama lagi, kata ulama, anna mujarradaz zuhdi fi dunya la hamda bih. Setakat zuhud atas dunia saja bukan satu pujian, sebagaimana tidak dipujinya orang yang gila pada dunia. Wa innamal hamdu ala iradatillahi wad daril akhirah. Yang dipujinya kalau kita tinggal dunia kerana akhirat, barulah dipuji. Pak cik tu tak mau dunia dari dia tu, zuhud. Tapi dia buat kerana Allah, kerana nak suruh orang puji dia tu. Kono-kononnya ni Syekh Zahid ni,
Setiap orang jumpa dia duk cium tangan dia je, duk gosok tasbih dia hak besar ya contohnya. Lah. Kita nak zuhud dipuji apabila kerana Allah. Orang yang kaya ambil dunia juga kerana Allah dipuji, tak ada masalah apa-apa. Nabi tak pernah larang Sayyidina Uthman menantu dia berniaga. Mu nak jadi nantu aku Uthman, berhenti berniaga. Lah. Abdurrahman bin Auf lepas pada hijrah stop dia punya bisnes. Lah. Bahkan Nabi kita selalu mempersaudarakan di antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi', tokoh koprak besar di Madinah. Masya Allah. Koprak sama koprak baru boleh bincang. Kalau koprak dengan orang tak koprak, jadi tak orang panggil tak belaga lain. Ya, tengok Allah Nabi kita ni dia punya memahami wakil orang ni. Baru dia baru kena dengan masa, kena dengan tempat. Baik, yang terakhir perbincangan kita ni, Allah kata apa? Nu'tiha ajraha marrataini. Jadi Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang baik, bila dia buat kebaikan, pahala dia besar. Dan siapa yang buat tak baik pula, dosa dia juga besar. Maknanya, pahala boleh berganda, dosa juga boleh berganda. Tengok kepada tempat, tengok pada masa, tengok kepada orang. Sebab itulah bagi wanita-wanita yang baik, jangan buat maksiat. Orang tengok, orang akan ikut awak, maka dosa awak lebih tinggi daripada ahli maksiat yang biasa. Ustaz buat maksiat tak sama dengan orang lain buat maksiat. Ustaz buat fitnah tak sama dengan cyber terupa buat fitnah. Hati-hati ustaz. Ni orang duk sebar video dia hari-hari duk hentam orang tu, hentam orang ni. Tuduh orang tu, tuduh orang ni. Bagi label orang tu, label orang ni. Awak tunggulah di akhirat esok. Atas dunia ni bagus. Pengikut-pengikut dia, follower dia ramai. Admin dia duk potong video hari-hari yang dia buat fitnah kepada orang. Kita kata tunggulah. Di dunia selamat, kita jumpa di akhirat. Itulah 10 perkara fawaid yang dapat kita bincangkan dalam CD ini, para pelajar sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Jadi kita break sekat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hari ini